عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Wahai Tuhan, pimpinlah kami ke laluan yang betul. Itu laluan orang-orang yang telah kamu beri nikmat kepada mereka, iaitu golongan Nabi-Nabi, golongan Siddiqin, golongan Syuhada dan Salihin. Tak mau golongan orang yang kamu murka, dan tak mau golongan yang sesat. Astagfirullahalazim. Yang mulia, yang berhormat Pengerusi, yang berhormat Datuk Timbalan di Besar Kelantan, Datuk Timbalan, Datuk Mak Yaakob, Datuk Ni Amal, Datuk Usha Musa yang nyambut saya di lapangan Terbangkal Kuala Lumpur lagi sepulangnya daripada Sarawak. Hadirin sekalian, terima kasih banyak di atas kesudian. Para hadirin sekalian datang dari jauh di seluruh pelosok Kelantan, datang memberi sambutan kepulangan saya daripada Makkahul Mukarramah. Tenang hati saya, hati orang tua, tengok anak cucu ramai. Alhamdulillah. Para hadirin sekalian, saya mulakan ucapan ini dengan Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Fatihah adalah ayat yang wajib dibaca dalam sembahyang. Sama ada Melayu Muslim, sama ada Cina Muslim, sama ada Inggeris Muslim, tiap-tiap orang Islam mesti baca Fatihah, dan ujung Fatihah saja yang ada amin. Surah Yasin tidak ada amin bila kita tamat. Fatihah saja amin. Amin makna ya Allah, itu aku dulu terimalah permintaanku. Permintaan yang dihadap oleh manusia kepada Allah ialah hidayah. Hidayah satu perkara yang terlalu amat berharga. Duit banyak tak ada hidayah, neraka. Pangkat tinggi tak ada hidayah, neraka. Pengaruh luas tak ada hidayah, neraka. Oleh yang demikian, Allah Ta'ala sendiri ajar, minta daripada Nabi Muhammad beritahu kepada masyarakat semua bahawa bila semayang sebut minta hidayah. Wang sama dengan hidayah, pangkat sama dengan hidayah, pengaruh sama dengan hidayah, kesihatan sama dengan hidayah. Boleh yang demikian para hadirin semua, saya pergi ke Mekah berbuat umrah. Pertama sekali di Mekah, tempat Tuhan sendiri tunjuk tempat Baitullah. Masjid-masjid yang kita buat ni rumah Allah juga, tapi kita sendiri menentukan nak buat masjid sini, masjid situ, masjid surah sini. Tapi Baitullah ditunjuk sendiri oleh Allah kepada seorang Nabi Ibrahim AS. Entah berapa ribu tahun dulu. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lallazi Bakkah. Satu. Yang kedua, bila kita sembahyang di mana-mana sekalipun, kita sebut inna salati wa nusuki. Inna salati wa nusuki. Tak sebut inna salati wa zakati, inna salati wa siyami. Tak. Inna salati wa sembahyang aku dan haji aku. Kerana bila kita sembahyang tak ada pada Kaabah. Zakat tak ada pada Kaabah, tak apa kita beri. Kita nak puasa tak ada pada Kaabah, tak apa. Tapi sembahyang ada pada Kaabah. Jadi arti dunia seluruhnya pusatnya Kaabah. Sebab tu Kaabah disebut, Mekah disebut Ummul Qura, dituntir Ummul Qura man haulaha. Muhammad, aku minta kamu inzar, beri ancaman kepada Ummul Qura wa man haulaha, penduduk Ummul Qura, ibu segala qaryah. Segala qaryah seluruh dunia ni, ibunya tapak asasnya ialah Mekah. Ada hadis yang menyebutkan bahawa tapak Kaabah ni tempat yang mula-mula terjadinya bumi. Dunia ni penuh dengan air. Lepas pada air itu ada gas, daripada gas jadi buih, daripada buih jadi kerah, mereka jadi bumi. Tapak situlah tapak Kaabah. Ini perkara pertama. Yang kedua, para hadirin semua, bila kita pergi ke Mekah, kita tengok tempat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di belah dada. Nabi Muhammad di antara nabi yang dibelah dada di muka bumi, belum dibawa naik ke langit. Dan Nabi Muhammad ni rahmatul alamin, untuk Melayu, untuk Arab, untuk Cina, untuk Inggeris, untuk Afrika, Amerika, semua sekali adalah rahmat. Jadi bila kita pergi ke Mekah, lain pada kita buat umrah, kita perhati mana agak tempat Nabi aku kena belah dada dulu. Belah dada ni bukan macam doktor belah dada kita. Doktor hanya belah dada manusia, belah jantung manusia, dia buang darah beku, dia buang dendek, dia buang ketumbuhan. Tahu biasa. Tapi Jibril sebagai doktor belah dada Nabi Muhammad bukan buang dada, bukan buang darah beku, buang hududus syaitan. Kau yang mengganggu fikiran kita daripada syaitan. Kadang-kadang tak nak sembahyang, ini gangguan, dibuang daripada Nabi Muhammad. Tak nak bayar hutang,
nak ISA, nak suruh sokong aku kena ISA, kena. Ini semua ni gangguan syaitan semua. Jadi Nabi Muhammad di antara orang yang paling bersih di muka dunia ni, yang paling politikus, yang paling bijak di muka dunia. Kerana dia segala hal syaitan dibuang daripada. Kita pergi Mekah, kita tengok tempat Safa, tempat Nabi kita berucap. Mula-mula Nabi kita buat ceramah, ucapan di Bukit Safa. Kita pergi sana, kita tengok batu, tapi ada sejarahnya, iaitu apa ni? Bukit Safa, tempat Nabi kita mula-mula ceramah. Nabi kata dalam soalan dia, dalam ucapan dia, tuan-tuan semua, kalau saya kata di belakang bukit ini ada khailun, ada pasukan berkuda, orang Arab semua tahu bahawa tidak ada pasukan penyerang masuk Mekah. Kerana Arab dalam zaman lagi hormat negeri Mekah, jauh sekali nak bunuh, nak serang. Tapi kalau aku kata di belakang bukit ni ada penyerang nak datang serang, percaya ke tidak? Qalu na'am, semua percaya. Kerana Muhammad ni tak pernah bohong, tak pernah pelawak. Sehingga siapa benda dia rakyat, kalau rakyat barang tak pernah berlaku, bukan boleh terima. Jadi Nabi kita ambil pengakuan daripada masyarakat Mekah bahawa saya orang yang amanah. Sehingga siapa kalau saya rakyat benda pelik, orang boleh percaya juga. Tiba-tiba Nabi kata, akhirnya Nabi kata, saya ni datang untuk izar dari Nabi. Ketika itulah Arab Mekah lawan, tabban laka ali hadza jama'tana. Jadi Arab Mekah, Quraisy sendiri lawan Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad, setelah dia mengaku bahawa Nabi Muhammad tak bercakap bohong. Walaupun bercakap barang pelik pun, dah dengan sebab pun tak pernah bohong jak kecil. Sekarang lawan juga. Bah lelak ni pun orang Melayu sendiri, usahkan orang Cina, orang Melayu sendiri pun lawan Islam. Tolak Islam, ambil kebangsaan. Itu perangai ni selagi ada syaitan, ada melekat. Lagi ada melekat, ada syaitan. Lagi ada ada amin. Ini perang ni perubahan kita perhatikan. Satu. Yang kedua, bila kita semayang di Masjid Mekah, jami haji baik, umrah baik, kita boleh tengok orang yang bermacam-macam bangsa. Usahakan musim haji, musim umrah, bermacam-macam bangsa, bermacam-macam bahasa, bermacam-macam budaya dapat lihat di Mekah. Arti Islam ini dapat menyatukan bangsa-bangsa di muka dunia. Bukan sekali satu Malaysia, tapi menyatukan semua bangsa. Ini kelebihan Islam, dapat menyatukan semua bangsa di muka dunia. Jadi pada orang yang mengatakan Islam tak boleh guna kerana berbagai bangsa, mengarut. Islam dapat menyatukan semua bangsa. Tengoklah di Masjid Mekah, di masjid kita sekalipun, kalau orang tidak Melayu ni ramai, dia pergi Masjid Mekah. Islam dapat menyatukan bangsa-bangsa di muka dunia. Lebih lagi usahakan musim haji. Satu. Yang kedua, Islam menyatukan pelaksanaan kita lepas pada masjid. Kita turun di masjid, masa kita di masjid, kita bersatu semua. Di bawah seorang imam dan belakang beribu, berapa ratus ribu makmum. Bila kita turun daripada masjid, orang yang pergi kedai, dia kena buat serupa dengan hak dia sebut dalam masjid. Orang yang pergi berjabat, dia kena sebut, dia kena buat serupa dia sebut dalam masjid. Orang pegawai kerajaan, orang kufran, ahli ilmuwan, bila turun daripada masjid, dia kena buat serupa dengan hak dia sebut dalam masjid. Dia sebutnya apa dia? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillah. Sembahyang aku ya Allah, haji aku, aktiviti hidup aku. Aku orang berniaga, aku orang ilmuwan, aku orang ahli politik, aku orang suri rumah, aku itu, aku peladan aku. Semua sekali kegiatan aku sebut depanmu ya Allah, dan sembahyang aku lillah rabbil alamin. Jadi oleh yang demikian, Islam selain pada menyatukan bangsa, menyatukan tindakan-tindakan manusia di seluruh dunia. Ya, sebab itulah pas peringkat pertama hari itu guna bulan bintang. Guna bulan bintang. Nak suruh bulan bintang yang ada di PAH ni serupa dengan bulan bintang di masjid. Nak suruh serupa bulan bintang di masjid biar serupa dengan PAH. Tiba-tiba UMNO haramkan. Takut simbol apa nama ni masjid dengan halal. Memang kita nak suruh serupa. Kadang Islam ajar begitu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillah. Jadi oleh yang demikian, Islam menyatukan, bukan sekadar satu Malaysia, menyatukan bangsa, menyatukan pemikiran, menyatukan pelaksanaan. Bahkan Islam menyatukan dunia dengan akhirat. Langit dan bumi. Kita ada bumi. Kita nak sembahyang, kita tengoklah ke langit. Tengok tahi gelicir kau tidak. Aqim salata liduluki syamsi ila wasaqil Quran al-fajr. Waktu fajar kita tengok ke langit. Waktu tahi gelicir, waktu nak sembahyang zuhur, tengok ke langit. Waktu sembahyang asar tengok ke langit. Waktu nak puasa tengok ruyah.
Waktu nak haji tengok dia kita duduk atas bumi ni, satukan bumi dengan langit. Bukan sekadar satu Malaysia ada. Orang yang satu, fikir yang satu, langit bumi satu. Dan satu lagi akhirat. Pada dunia ni telah diplan oleh Allah, dia akan peracur semua. Idza waqa'atil waqi'atu laysa liwaqa'ha kadhibah. Idza zulatil ardu zilzalaha. Terlalu banyak ayat Quran yang menetapkan bahawa lepas pada dunia ni akan timbul dunia lain. Kita panggil padang mahsyar, satu dataran untuk people semua sekali. Supaya kalau gerak pergi kita di muka dunia ni akan dibalas. Orang tak ada Islam, ambil kebangsaan, ambil demokrasi, dia akan jumpa gerah besar di padang mahsyar. Tidak ada jawapan dia boleh dibuat. Sebab itulah kita duduk di dunia ni, kita berlatih. Berlatih nak masuk syurga. Berlatih kalau nak muka nak kita tanya kita lah kubur, nak jawab lah ke mana. Semua berlatih. Kita niaga, kita berlatih supaya sebanyak mana perniagaan aku dapat jawab bila muka nak kita lah kubur. Kita mengundi, kita makoh, kita buat kajian. Semua kita berlatih, supaya segala soalan yang akan dihadap oleh mungkin mau oleh muka nak kita lah kubur, kita boleh jawab. Mengundi para hadirin semua, bukan sekadar nak bentuk kajian. Kajian ni daripada zaman manusia yang ada di muka dunia tak pernah tak ada kajian. Kajian tak pernah tak ada di muka dunia. Jauh daripada zaman batu, zaman dinosaur, zaman pra apa sekali. Ada kajian berlaku. Zaman Nabi kita Muhammad ada kajian. Ketika tu orang tak mengundi. Kajian juga ketika tu. Nabi Muhammad sampai ke Madinah. Tak mengundi sekali apa, tapi orang terima Nabi Muhammad sebagai ketua kajian. Jadi kita mengundi bukan sekadar nak bentuk kajian. Bahkan kita nak alih kajian sekular pada Islam. Nabi Muhammad kenapa tak terima, tak buat kajian di Mekah? Sedangkan orang tawar dia, nak pitih Muhammad, aku beri banyak mana. Nak retina Muhammad, royak, aku nak pindah ada siapa dia. Mu nak pakak, nak jadi MB ke, nak jadi apa boleh. Asalkan jangan bercakap Islam. Nabi kita tolak segala-gala, tinggal Mekah. Kemudian kita panggil hijrah, tinggal Mekah, tinggal rumah tangga, tinggal anak bini. Semata-mata nak buat kata kajian yang berbentuk Islam. Akidah cara Islam, ibadat cara Islam, muamalah cara Islam, keuangan cara Islam, apa semua sekali. Sebab tu Nabi kita Muhammad hidup 23 tahun. Nabi Isa alaihissalam hidup 3 tahun atau 5 tahun. Bini pun tak ada, buat megang kajian pun tak ada, nyepakat buat kena apa semua sekali, buat naik ke langit. Tapi Nabi Muhammad hidup 23 tahun. Segala masalah atas muka dunia ni hak manusia semua Nabi salah. Masalah keuangan ada ayat dalam Quran. Masalah psikologi ada ayat dalam Quran. Apa ni psikologi? Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Ni ayat bukan ayat hukum, ayat psikologi. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Kalau mu ni bahasa kerah, kecek kasar, tindakan kasar, orang akan lari. Ini psikologi. Terlalu banyak ayat Quran yang menerai segala-gala aspek hidup manusia, semua ada dalam Quran belakang. Jadi oleh hal demikian para hadis semua, tidak ada parti yang paling selamat dunia akhirat lain pada parti yang asasnya Islam. Kalau UMNO nak bersatu dengan kita, tolak buang kebangsaan dia, ambil Islam. Khalas masalah. Sama salah. Terus aku ayat kata nak, kalau kalimah Islam kena nak beri menteri 3 kursi, 4 kursi, 10, 15 kursi. Ini cara jahiliah kerja, bukan cara Islam tidak. Orang tawar ke orang ni para hadis semua. Kalau kita panggil ayah, nak suruh ayah mari dekat tetap buat apa nyong. Tetap buat padi, mari. Kalau nak panggil lembu, kubah ayam itik, mari beri. Kita bubuh. Upuk, jerami, padi, mari. Tapi kalau nak buat Islam, kita nak panggil ayah, royak nak ceramah. Mana ayah nak mari? Anda panggil lembu kubah. Hei lembu, mari aku nak ceramah. Nak buat ilmu. Mana mari? Jadi kalau kita buat barang ke orang, supaya apa tak kayak lembu? 10 ya, 50 ya. Ini bukan cara Islam. Islam adalah beri ilmu pada manusia. Ayat pertama turun dalam ni, Iqra, beri ilmu yang menyebabkan segala kafir-kafir Mekah yang jahat-jahat. Umar Al-Khattab, gapo tak ada pada Umar. Kaya ada pada dia, duit ada pada dia, pengaruh ada pada dia. Tapi akhirnya dia patuh pada Islam, terima Islam. Dan kita tahu Islam ni, Nabi Muhammad orang miskin. Wajadaka ailan fa'arna, Muhammad ni miskin, yatim piatu. Tapi orang tunggu juga. Kenapa? Kerana Nabi Muhammad ni as-sadiqul amin. Orang yang cakap benar dan amanah. Jadi oleh yang bikin para ni semua, saya berharap benar dan waktu di Mekah pun berdoa minta Allah Taala selamatkan Islam. Dan sebab itulah belum pada kita bila kita sembahyang, belum pada kita wisalah, belum pada salat, pada macam-macam doa Nabi kita baca. Termasuklah Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Baca belakang. Baca sekali. Allahumma ya muqallibal qulub
thabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Mana hai Tuhan yang mengubah-ubah fikiran orang. Ya muqallibal, hai Allah yang mengubah-ubah fikiran manusia. Thabbit qalbi, kukuhkan hati aku. Untuk apa? Dua perkara, ala dinika wa ta'atik. Agamamu, pengajaran agamamu tak kukuh. Bahasa tolak, demokrasi tolak, segala-gala tolak. Pandang agama. Yang kedua taat. Taat dengan mulut, kecek sebab agama no. Taat dengan tangan, makan sebab agama no. Taat kaki pergi tempat itu agama no. Taat dengan telinga, dengar sebab agama no. Taat dengan fikiran, mikir sebagaimana dia. Para hadirin semua cukup lengkap Islam. Padahlah kalau susah payah kita tamkun Tuhan ambil syurga akhirat kalau. Alhamdulillah para hadirin. Para hadirin kita budi sekatulah. InsyaAllah para hadirin kita semaya bersama-sama sepanjang bersama-sama kita berdoa. اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أهلك الكفرة والمنافقين اللهم دمر أعداءك أعداء الدين اللهم إن عبادك وإماءك أحسنوا الظن بي فلا تضيع أعمالهم وتخيلونهم وبنا والهم اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمنافقين ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تكبير تكبير تكبير